Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program Nabi Pesan Apa. InsyaAllah episod kali ini kita akan mendengar pesanan Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Musa Al-Ash'ari beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, idza marida al-'abd aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan. Masya-Allah. Hadis ni Nabi kata apabila seseorang hamba itu sakit ataupun bermusafir, maka ditetapkan baginya ganjaran pahala sama seperti apa yang dia sentiasa amalkan ketika dia sihat dan ketika dia tak pergi mana-mana, bukan bermusafir lah, dia bermukim. Pertama sekali saya nak kenalkan siapakah Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari adalah seorang sahabat Nabi SAW yang nama asal dia Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, berasal daripada Yaman, Qahtan. Kalau diikutkan, Abu Musa Al-Ash'ari termasuk dalam kalangan sahabat yang awal masuk Islam. Kemudian Nabi hantar dia balik ke tempat dia di Zabid, di Aden, dan juga Aden untuk menyampaikan Islam. Akhirnya dia balik, dia bawa lebih daripada 50 orang daripada kaum dia berhijrah bertemu dengan Nabi SAW pada awal tahun ke-7 Hijrah. Pada waktu itu Nabi baru selesai perang Khaybar. Yang biasa kita kenal Abu Musa Al-Ash'ari ni, Nabi sebut laqad utiya hadha mizmaran min mazamir ala Daud. Dia telah diberi salah satu seruling daripada seruling Nabi Daud alaihi salam, kerana suara dia yang merdu. Okey, berbalik kepada hadis ni. Hadis ni hadis yang pendek tapi sungguh mendalam makna dia. Nak ingat senang. Pendek je tapi sangat bermakna bagi kita orang Islam bahawa betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Nabi kata tadi, apa yang Nabi SAW memberi kita satu orang kata apa? Khabar gembira. Allah nak bagi pahala sama macam seseorang itu duk buat. Contohlah kalau seseorang tu masa dia sihat, dia tak pergi mana-mana, duduk rumah kan, dia bangun qiyam, dia puasa sunat, dia baca Al-Quran, dia bantu orang susah, dia tolong jenguk-jenguk jiran, macam-macam lah dia buat benda-benda baik kan. Kemudian dia sakit ataupun dia musafir. Bila sakit dengan musafir ni memanglah tak boleh buat lah macam biasa kan. Tak boleh lah nak bangun pergi qiyam ke, nak puasa sunat ke kan, dia pun dah tak larat. Kalau musafir pun macam tu juga, nak baca Quran macam biasa, nak pergi tolong orang, nak tengok jiran dan sebagainya. Tapi Allah kata kalau keadaan dia macam tu pun Allah tetap bagi pahala walaupun dia tak buat. Seolah-olah Allah nak bagi tahu, aku tahu kamu nak buat tapi kamu ada halangan, kamu sakit, kamu sedang bermusafir, jadi aku bagi juga pahala macam kamu buat. Kan? Jadi bahkan kita kalau kita faham tentang hukum, Nabi biasanya kalau Nabi bermusafir contoh, Nabi tak solat sunat rawatib kecuali solat sunat fajar sebelum subuh 2 rakaat dan witir. Itu Nabi tak tinggal lah walaupun musafir. Nabi tak puasa. Puasa Ramadan pun Nabi tak puasa, apatah lagi puasa sunat. Memang Nabi tak puasa. Nak katanya bila kita bermusafir tadi contoh
semua pahala solat rawatib, kalau contohnya hari Isnin Khamis kan, biasanya puasa, tapi kebetulan waktu musafir tu hari Khamis ataupun hari Isnin, dapat juga pahala puasa, pahala sunat rawatib, pahala yang lain lah semua kan. Bahkan tambah lagi pahala sebab sakit ataupun sebab susah payah musafir tu. Pahala yang memang yang amal-amal kebaikan yang kita buat tu pun dapat. Kita dapat pahala top up lagi. Kalau kita tak sakit, kalau kita tak musafir, tak dapat pahala ganjaran tu. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala wahamin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin ala syaukah yushakuha. Kan dahsyat hadis ni kan. Nak satu episod satu hadis ni saya bagi lagi kan. Nabi kata apa, tidaklah seorang muslim ni tertimpa suatu kelelahan ataupun penyakit ataupun rasa bimbang, kekhawatiran ataupun rasa sedih ataupun ada gangguan, bahkan duri yang melukainya. Maksudnya rasa bimbang, rasa terganggu, rasa khawatir, penyakit, penat, semua tu kalau kita dapat dan kita sabar, kita terima dengan redha, semua tu Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa. Dapat ganjaran dan terhapusnya dosa. Masya Allah. Nak tambah lagi, kalaulah orang yang sakit dan musafir tu, dia masih beramal walaupun tengah sakit-sakit tu pun beramal juga. Baca juga Quran. Lagilah dapat pahala. Kalau dia tak baca pun, dia dapat pahala macam mana dia buat kalau waktu dia sihat. Tambahlah kalau macam orang yang musafir. Time musafir tu pun dia jumpa orang dalam perjalanan dia pun dia tolong orang, dia bagi salam kan. Apa-apalah yang dia buat dapat lagi pahala. Kan? Tambah lagi. Tu dia berapa banyak tambah orang yang bermusafir ni, doa dia adalah salah satu doa yang Allah tak tolak. Itulah betapa orang kata apa, luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu keadaan lagi, sama macam orang yang niat nak buat baik, orang yang niat nak buat amal soleh contohnya, kemudian dia ada halangan, jadi dia tak boleh nak buat lah. Macam tadi hadis ni dia memaksudkan halangan tu adalah musafir dengan sakit. Ini halangan yang selain musafir dan bersakit. Ini para ulama membuat kesimpulan bahawa kalaulah ada halangan yang lain sedangkan dia telah berniat nak buat benda yang baik ataupun amal-amal yang soleh, jadi dia dapat juga pahala macam dia nak buat. Inilah yang dikatakan hadza fadlullah. Inilah kelebihan ganjaran yang Allah bagi. Yang saya rasa yang kita selalu dengar kan, itu orang masuk syurga, manusia ni masuk syurga dengan rahmat Allah. Inilah antara rahmat Allah yang menyebabkan kita boleh masuk ke syurga. Begitulah betapa kalam Nabi yang saya kata tadi, pendek tapi sangat bermakna dan mendalam maksud dia. InsyaAllah kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.